أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا زدنا علما وارزقنا فهما. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, jauhkan kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami jiwa yang tenang. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami doa yang mustajab. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang membawa kami kepadamu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi, Timbalan Pengerusi, semua ahli jawatan kuasa Surau Al-Qudus Presin 16 dan semua tuan-tuan imam, pegawai masjid dan semua hadirin jamaah Surau Al-Qudus Presin 16, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada tengah hari ini kita diberkati dan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, sejenak kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala bermula dengan i'tikaf. Niat di dalam hati, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Bermula dengan niat i'tikaf di dalam hati, mudah-mudahan insya-Allah keberadaan kita di dalam rumah Allah ini tidak sia-sia. Tidak diberikan ketidakbaikan, semuanya akan diberikan kebaikan, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kehadiran kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah semata-mata untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul untuk solat Jumaat, merupakan satu kefarduan kepada kita setelah mana sekian lama on off boleh solat Jumaat. Maka syukur alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah taala untuk meneruskan ibadah kewajipan kita ini. Mudah-mudahan ia akan memberi kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Terlebih dahulu saya mohon daripada tuan-tuan yang sedang berzikir berada dalam majlis ini, saya akan mulakan tazkirah atas dasar watawasau bis sabri, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Saling kita mewasiatkan, menasihati kesabaran, kebenaran. Dan juga di atas wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nescaya peringatan itu memberi manfaat kepada kita yang bergelar sebagai seorang mukmin kepada Allah. Peringatan tazkirah akan bermanfaat kepada mereka yang beriman sahaja. Yang tidak beriman maknanya tidak akan memberi kebaikan dan juga tidak akan terkesan. Maka hati orang yang beriman, sehebat mananya dia ataupun setidak hebat mananya dia di atas muka bumi ini, apabila diberi ingatan, diberi nasihat, diberi panduan, akan tersentuh, akan terpandu walaupun sedikit, maka itu adalah kebaikan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ni baru di sini tazkirah hari ini. Ustaz
Ustaz Hasrul Nizam menjemput saya, dan syukur kepada tuan-tuan kerana saya dapat bertemu dengan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kebaikan insya-Allah. Hari ini seperti biasa saya akan berkongsi dengan tuan-tuan, dan juga sebagai salah satu daripada perkongsian ini untuk manfaat saya dan juga kita bersama. Nasihat yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada anak muridnya, yang mana dicatatkan oleh beliau di dalam Ar-Risalah Al-Waladiyah, ataupun dikenali juga sebagai Ayyuhal Walad. Kitab dijadikan sebuah kitab, asalnya sebuah surat nasihat daripada seorang guru, Imam Ghazali, kepada anak muridnya yang meminta nasihat. Anak muridnya ini bukan orang biasa, dah alim, dah banyak ilmu, tetapi apabila berhadapan dengan masyarakat, apabila membawa dirinya berhadapan dengan masyarakat, tak sama apabila dirinya berhadapan dengan seorang guru yang sentiasa memberi panduan. Maka apabila berhadapan dengan masyarakat, pelbagai karena, pelbagai masalah, dan dia juga perlu dibimbing. Bukan dia membimbing orang sahaja, tapi dia perlu juga dibimbing. Oleh kerana itu, anak murid daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah meminta nasihat. Maka Imam Ghazali memberikan nasihat kepadanya banyak. Saya pilih satu saja, nasihat Imam Ghazali di dalam kitab ini, iaitu nasihat yang ke-15. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, Imam Al-Ghazali memetik daripada nasihat beliau ini daripada wasiat yang telah disampaikan oleh Al-Imam Hatim Al-Asam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Imam Hatim bin Unwan Al-Asam, yang dikenali sebagai Al-Asam. Al-Asam ni pekak, tak dengar tuli. Asalnya Imam Hatim ni dia sihat, telinganya jelas, tak pekak, elok. Tapi diberi gelaran Al-Asam, dan dia menerima gelaran Al-Asam pekak itu dengan rela hati, bukan terpaksa. Yang mana dia sendiri yang menjadikan diri dia itu, orang menggelarkan dia sebagai orang yang tuli dan pekak, dan dia rela dan dia reba, tak ada masalah, atas tujuan satu saja. Sekali lagi kita sebut, kenapa dia diberi kegelaran Al-Asam? Satu, dalam riwayat ada menyebutkan bahawa ada suatu hari seorang perempuan datang kepadanya untuk meminta nasihat ataupun untuk minta pencerahan terhadap sesuatu masalah. Jadi apabila perempuan tadi nak bertemu dengan Imam Hatim tu, kita kata lebih kurang jarak yang tak jauh, tiba-tiba perempuan tadi itu terkentut. Cuba tuan-tuan bayang, orang perempuan kalau terkentut di hadapan orang, seorang guru pula alim, di depan orang lelaki, agak-agak malu ke tak? Confirm. Kita orang lelaki tak ada masalah. Kan? Kadang-kadang jadi satu bahan gurauan pula. Terkentut pun kita gelak je, tak ada masalah. Tapi perempuan lain keadaannya. Bila situasi berlaku macam tu, mukanya merah, malu. Bila Imam Hatim tengok perempuan yang datang nak tanya soalan kepadanya muka merah, makna Imam Hatim tahu dia malu disebabkan kentut dia. Lalu Imam Hatim berlakon pekak serta merta atas tujuan nak jaga maruah perempuan tu, nak atas tujuan supaya tidak memalukan perempuan itu dengan satu aib yang telah tak sengaja dilakukan. Nampak tak di sini? Allahu Akbar. Betapa mulianya Imam Hatim nak jaga aib orang yang tak ada kena mengena dengan dia pun, tapi dia nak jaga. Lalu macam mana reaksi lakonan dia yang pertama? Dia buat beberapa kali bertanya soalan-soalan yang diungkapkan oleh perempuan tu.
Sekali lagi, saya tak apa-apa nak dengar. Macam tu dia, Pak. Sekali lagi. Jadi bila perempuan tu tahu kata Al-Imam Al-Assam ni tak dengar, dia rasa yakin kentut tadi tu memang tak dengar. Sebab apa? Sebab aku tanya soalan lalu disuruh ulang berkali-kali. Lalu perempuan tadi pun muka merah malu tadi tu rasa alhamdulillah, tuan guru tak dengar saya kentut. Settle, selesai. Jadi selesailah soalan dan jawapan pada ketika itu. Selepas tu Imam Hatim bukan setakat berlakon pada masa tu. Di luar dia mengajar, dia menyampaikan ilmu. Apabila disoal oleh orang, dia berlakon benda yang sama di hadapan orang. Macam tuan-tuan tanya saya suruh 3-4 kali ulang. Jadi maknanya memang betul dia tak berapa nak dengar. Kenapa? Kerana dia tahu perempuan yang datang kepadanya itu adalah penduduk setempat. Dalam riwayat mengatakan 15 tahun terpaksa secara rela berlakon. Pekak. Agak-agak kita boleh tahan tak? No, tak boleh tahan. Tapi lama, kita kata jangka masa lama, dia terpaksa berlakon secara rela supaya perempuan tu tak rasa malu. Kalau berlakon pada masa seketika itu saja, nanti bila dia pergi mengajar kat luar, tiba-tiba perempuan tu ada, dia buat biasa, habis. Aku tak jumpa dah tuan guru ni. Aku tak mau dah jumpa sebab dia berlakon tak mau bagi aku malu. Rupa-rupanya dia pekak betul. Sebenarnya dia berlakon. Tuan-tuan, kerana nak jaga aib seorang perempuan yang dia tak kenali, dia sanggup buat macam tu berbelas-belas tahun kerana nak jaga maruah aib orang. Hari ini Allahu Akbar. Ni semua ada kan? Wajib ada tak bawa? Ada, semua bawa kan? Okey. Saya nak tengok. Okey, dah scan dah tadi. Takut terlupa. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini membuka pekung aib orang secara tak langsung dengan benda ni. Betul? Dengan jari jemari kita, dengan mulut kita. Kita syok, seronok kalau orang sembang hal orang lain, hal keaiban orang lain. Tapi kalau kita kembali kepada Imam Al-Hatim Al-Assam tadi, dia terpaksa berlakon semata-mata nak menjaga aib. Kerana apa? Dia tahu orang yang memelihara keaiban seorang Muslim di akhirat nanti, dia akan dipelihara keaibannya oleh Allah. Yang mana pada ketika itu amalan akan diberikan, sama ada tangan kanan ataupun kiri, catatan baik ataupun tidak baik, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Pada ketika itu nak letak mana muka apabila didedahkan kepada khalayak ramai berkaitan dengan kemaksiatan yang kita buat di dunia. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala akan tutup segala keaiban-keaiban kita, kerana kita pernah menutup keaiban-keaiban orang, dan kita bertekad dan kita tak akan membuka keaiban orang seperti mana imam tadi itu. Maka insya-Allah berdasarkan hadis, Allah Subhanahu wa taala akan tutup setutupnya keaiban orang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, nasihat yang pertama, Al-Imam Hatim menasihati kita dengan nasihatnya yang pertama apabila ditanya oleh seorang gurunya, Imam Syafi'i Al-Balkhi, "Wahai Hatim, aku nak tanya engkau belajar dengan aku dah 30 tahun lebih, apa yang dapat?" Kan? Kamu dapat apa 30 tahun belajar dengan aku? Lalu Imam Hatim kata, "Tuan guru yang mulia, aku selama aku belajar 30 tahun, aku simpulkan beberapa simpulan, solusi, faedah, kefahaman yang mana ia amat memberi kebaikan kepada aku di dunia dan di akhirat." Yang pertama, apa dia? Imam Hatim kata, yang pertama, aku melihat di sekeliling aku,
makhluk-makhluk yang ada di sekeliling aku, manusia-manusia yang hidup di sekeliling aku, masyarakat di sekeliling aku tengok mereka berkasih sayang. Suami isteri, mak dengan ibu bapa dengan anak, pasangan dengan pasangan, semua berkasih sayang, bercinta, kemudian saling mengasihani, saling cinta mencintai, saling sanggup berkorban sesama sendiri. Betul? Kita sanggup korban dekat anak, anak kita sanggup korban dekat ibu bapanya, kekasihnya, suami isteri sanggup berkorban untuk suaminya, untuk isterinya, tak ada masalah. Tapi aku tengok apabila di kalangan mereka ada yang meninggal dunia, si isteri tak sanggup nak teman suami masuk dalam kubur bersama. Apabila si bapa, si ibu mati, aku tengok anaknya tak sanggup masuk ke dalam kubur bersamanya. Sedangkan mereka dulu, Masya Allah, sanggup berkorban. Tapi untuk masuk dalam kubur, tidak sanggup. Oleh kerana itu, pada ketika itu, mereka bukan teman sejati sebenarnya. Maka aku tengok berdasarkan hadis, teman sejati tidak lain dan tidak bukan. Siapa dia? Amal soleh. Amal solehnya, amal tak solehnya itu akan bersama dengan dia di dalam mana? Di dalam kubur bersama dengannya. Hartanya pulang, anak-anaknya pulang, sahabat-sahabatnya balik. Dulu Masya Allah, tabarakallah, yang sebenar teman yang kamu dipatut dicintai, yang sebenarnya adalah amal soleh. Jadi tuan-tuan, oleh kerana itu dia berkata kepada tuan gurunya, mulai saat ini aku akan pastikan semua akan menjadi teman setia aku, supaya ia akan bersama dengan aku di akhirat nanti. Maknanya apa? Aku akan pastikan setiap apa yang aku buat ini semuanya soleh, baik-baik belaka. Dan aku akan pastikan tidak akan jadi walaupun sesen sedikit daripada masa detik hayat hidup aku, ataupun nikmat-nikmat yang Allah bagi ke aku akan pastikan supaya tidak ia menjadi teman tak setia. Aku akan pastikan jadi teman setia. Maknanya apa? Jadikan, createkan semuanya baik amal soleh. Kita ada rezeki banyak-banyak, jadikan ia sebagai amal soleh, kebajikan. Kita ada sahabat, jadikan sahabat kita soleh untuk kita. Kita ada anak, jadikan anak itu soleh untuk kita. Kenapa? Semua benda ini akan bersama dengan aku. Di mana? Di alam kubur nanti. Yang mana sedia maklum, kita semua tahu, di alam kubur nanti, andai kata ia amalan yang saleh, lalu harum baunya, maka ditanya, siapa kamu? Akulah teman setiamu, amal soleh. Mana hartanya? Mana saudara-saudaranya? Mana suami isterinya? Mana? Semua tak akan bersama pada saat ketika itu. Yang bersama adalah amal soleh. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, bukan bererti kita kena tinggalkan sahabat-sahabat kita, bukan bererti kita kena tinggalkan pasangan kita, tak. Jadikan sahabat-sahabat kita, pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, semuanya ia akan menjadi soleh buat kita. Supaya ketika mana kita meninggal, kalau dia anak, dia akan doa, ampunilah ibu bapaku ya Allah, rahmatilah mereka sebagai ibu bapaku ya Allah, walaupun mereka seadanya mendidik aku, tapi ampunilah, rahmatilah mereka. Kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita doa kat mak ayah kita ni sehari berapa kali? Kalau kita nak kira dekat solat fardu, sehari semalam 5 waktu. Kalau hanya itu kita berdoa, Allahumma ghfirli zunubi wa liwalidayya, setiap solat fardu 5 waktu, maknanya 5 kali sahaja kita berdoa. Andai kata kita tapak dengan solat sunat qabliyah ba'diyah, setiap kali itu kita doa untuk ibu bapa berapa kali dalam masa satu hari satu malam. Sedangkan pengorbanan mereka kepada kita bukan 24 jam. Kita katakan setiap saat dan detik
mereka akan memastikan kita akan selesa, memastikan kita akan terbaik buat kita. Maka apa salahnya selalulah, kerap-keraplah kita doa untuk ibu bapa kita ketika mana kita memandu, ketika mana kita duduk bersantai. Ya Allah, ampunilah ibu bapaku, ya Allah, rahmatilah mereka. Tahajud kita, jangan lupa Allah rahmatilah mereka. Kita tak tahu bahasa Arab nak berdoa, tak apa, abaikan. Doa Melayu kan? Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka. Maka andai kata ia itu anak kita, maka anak itu akan menjadi soleh buat kita ketika mana ketika mati. Maka pada ketika itu ia akan menjadi amal setia kepada kita berada. Andai kata ia sahabat kita yang soleh, dia akan doakan untuk kita. Dulu aku bersama, senang dengannya, susah dengannya, makan sekali, kerja sekali, bersusah payah, melancong sekali, tiba-tiba dia dah meninggalkan aku. Takkan tiada apa pun sumbangan aku kepadanya setelah mati. Ya Allah, ampunilah sahabatku ini, ya Allah. Ada kita buat macam tu, mudah-mudahan ada, insya-Allah. Kan begitulah juga sanak saudara, adik-beradik kita. Kita doakan kebaikan kepada mereka. Kerana kita ini teman di dunia, tetapi bukan setakat teman di dunia, teman setia. Aku akan hadiahkan kepadamu pahala-pahala yang aku boleh lakukan. Doa-doa, istighfar, keampunan, supaya ia juga manfaat, supaya aku tak sia-siakan teman-teman di dunia menjadi sehingga teman setia di akhirat. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati oleh Allah, nasihat pertama daripada wasiat Imam Hatim, beliau mengatakan amal soleh adalah teman yang sebenar kita di akhirat nanti. Maka pastikan semuanya menjadi amal soleh kita. Jangan pastikan ia tidak menjadi amal soleh. Kita rugi kan? Kita ni semua rezeki alhamdulillah cukup. Bahkan ada yang direzekikan lebih. Maka pastikan setiap rezeki yang Allah bagi kepada kita itu semuanya menjana apa? Pahala. Tak kisahlah sama ada kita guna untuk kita, untuk keluarga kita yang patut kita infak, juga selebihnya kepada masyarakat, adik-beradik dan seterusnya. Kita kena pastikan mulai sekarang ia akan jadi pahala buat kita. Maknanya itu akan membawa kebaikan dan keberuntungan untuk kita. Itu yang pertama. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, ada satu kisah seorang kaya. Dia kaya lah, tak sedut sebutlah berapa kan, tapi kaya. Dia ada anak dia 2-3 orang. Lalu dia offer ke anak dia, ni kamu 3-4 orang ni, sanggup tak bersama dengan ayah nanti, apabila ayah mati, kamu masuk sekali dalam kubur bersama dengan ayah. Dengan syarat ayah akan bagi separuh harta. Kalau Piramli kata apa? Yang ada dekat Istanbul lah, apalah. Harta banyak sangat, separuh ayah akan bagi kepada siapa di kalangan kamu 3-4 orang ni masuk bersama ayah ketika mana ayah mati nanti. Agak-agak ada tak? Tentulah anak tu kata apa? Bapa aku ni memang nyanyuh no. Tak berapa nak sihat, dah hujung-hujung usia macam ni. Tak ada siapa pun sanggup, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, separuh harta ke, keseluruhan harta ke, tak ada siapa pun yang sanggup. Dan kita pun tak sanggup, siapa pun tak sanggup. Tapi yang sanggup siapa dia? Di antara harta-harta kita tu yang sanggup, iaitu harta yang kita jana jadi pahala. Itulah yang akan bersama dengan kita. Jadi oleh kerana itu, sesiapa yang ada harta banyak, dengan keluarga dia settle, semua settle, ada lebihan banyak, apa salahnya infak? Jadikan ia sedekah jariah, yang mana sedekah jariah ini mengalir pahala kepadanya ketika mana benda yang disedekah itu dimanfaatkan. Macam orang wakaf tanah, wakaf apa-apa, macam-macam. Harta banyak,
buatkan untuk diri kita sendiri supaya apa yang kita buat itu dapat. Jangan yakin tuan-tuan dan puan-puan, anak yang kita tinggal dengan harta yang banyak yang mereka pusakai, kita jangan yakin bahawa mereka akan buat untuk sedekah jariah kepada kita. Jangan yakin. Nah, yang yakin kita sendiri yang buat. Aku dah tinggal untuk anak-anak aku, tak kisahlah apa hebah ke, pas pusaka ke, tak kisah. Yang penting aku ada tak di antara harta yang aku miliki ini, aku akan pastikan ia adalah jariah, sedekah jariah bagiku setelah aku mati nanti. Buat tanda soalan, letak dekat dada kita, fikiran kita, ada tak? Banyak cara banyak, sikit cara sikit. Buatlah tuan-tuan, supaya nanti kita akan mendapat hasil. Ya Rabbal Alamin, aku ada jariah aku dekat surau ni, aku ada jariah aku di mana-mana, kan, yang aku dapat sumbangkan kepada orang lain. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, Imam Hatim pun bagi tahu dekat guru dia, Imam Syaqiq Al-Balkhi. Bagi tahu apa? Wahai tuan guru, aku tengok di sekeliling aku manusia semua buat ikut kehendak nafsu, kehendak diri. Apa yang mereka nak semua mereka buat. Tak kira halal haram, tak kira hak orang, tak kira apa, semua yang penting kalau dia nak, dia buat. Semuanya mengikut hawa nafsu. Dan aku tengok ramai yang leka solat, lebih mengutamakan kerja-kerja dunia. Apabila dah masuk waktu solat, sengaja melengah-melengahkan. Semuanya mereka itu aku nampak, dan aku sekali lah. Maknanya aku nampak mereka banyak mengikut hawa nafsu daripada mengikut perintah Allah. Ada pula aku tengok orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, mereka tak buat keluar zakat. Mereka melengah-melengahkan. Ada yang wajib untuk buat membantu orang, dia tak bantu orang. Aku nampak situasi macam ni bahaya, mengikut hawa nafsu. Sedangkan aku tahu orang yang mengikut hawa nafsu tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk syurga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah dan menahan nafsunya daripada keinginan nafsunya, dia akan masuk syurga. Maknanya dia tak akan masuk neraka. Apabila seseorang itu ikut kehendak hawa nafsunya, maknanya dia masuk neraka. Wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi Imam Hatim kata, pada ketika dan saat itu aku buat satu keputusan. Apa dia? Aku tak mau ikut kehendak hawa nafsu yang sentiasa mengarah aku buat benda yang tak elok, suruh buat aku benda yang lalai, yang lara. Aku tak mau ikut. Aku nak kena kontrol dia, dan aku nak kena handle dia, dan nak kena pastikan supaya dia ikut aku, dan aku akan tunggang dia ke arah kebaikan, ketaatan kepada Allah. Itu yang kedua dia bagi tahu kepada tuan guru dia. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Ghazali pun pernah bagi tahu kepada kita, hawa nafsu kita ni ada nafsu baik, nafsu separuh baik, separuh tak baik. Hak yang kita sebut ni, hawa nafsu ni hak tak baik ni. Hak duk suka ajak, duk suka haji, duk suka ajak kita, duk suka Allah, tak payahlah solat lagi, masa panjang, kan, sembang dulu. Hak tu, hak yang duk ajak, hak tak apa nak elok tu, itulah hawa nafsu. Yang itulah yang Imam Hatim kata, aku nak kena tunggang dia, nak kena kontrol dia. Seperti mana Imam Ghazali kata, hawa nafsu ni apa dia? Ibarat kuda liar. Kuda liar. Siapa biasa naik kuda liar dekat sini? Naik kuda biasa pun kalau orang tak biasa memang sukar. Ni kuda liar. Kuda liar ni boleh tak dijinak? Boleh. Tapi yang nak jinak tu siapa? Orang yang pakar dan orang yang betul-betul sabar, baru dia boleh jinak kuda tu. Jadi
Bila mampu seseorang menjinak kuda liar, maknanya dia mampu menjinak hawa nafsu dia, kuda liar tadi tu. Ingat, bila kuda liar sudah dijinakkan, adakah dia akan jinak selama-lamanya? Boleh tak dia akan liar semula? Boleh. Jadi oleh kerana itu, bila kamu dapat tundukkan kuda liar kamu itu, dan kamu kena berhati-hati supaya kuda liar kamu tidak akan menjadi liar kali yang kedua. Jadi hawa nafsu pun macam itulah. Kalau kita tak tunggang dia seperti mana tunggang kuda liar, maka dia akan membawa kita dan menghumban kita mengikut selera dia. Bahayalah. Orang yang kena humban dengan kuda liar ni seronok ke? Allah, alhamdulillah, lega. Tak ada. Marah ada. Jadi macam itulah dia kata hawa nafsu melempar seseorang yang dia bawa, habis binasa. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, didiklah hawa nafsu kita, tungganglah hawa nafsu kita seperti mana kita menunggang kuda luar dengan penuh kesabaran, dengan penuh doa kepada Allah, kekuatan, kemahiran ilmu yang ada dekat kita banyak tak kisah. Yang penting kita macam mana aku nak kontrol keinginan hawa nafsu aku menjadi taat kepada Allah, bukan menjadi lalai lara kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang azan, Masya Allah, bersiap sedia untuk menunaikan azan. Macam saya sebut tadi ya, masa dia panjang lagi, nantilah kita solat. Jadi itu kalau kita layan yang tu, andai kata kita tidak ada sebab-sebab yang tidak boleh, sebab-sebab yang tidak ada halangan apa, maka kita kena mempercepatkan. Begitulah juga tuan-tuan dan puan-puan, hawa nafsu ini diibaratkan juga seperti apa? Seperti budak-budak kecil. Budak-budak kecil, tuan-tuan tahu kan? Kadang-kadang kalau kita tak marah dia, kalau kita layan dia, agak-agak macam mana? Dia mungkin sikit sebanyak akan naik kepala. Faham kan naik kepala? Dia mengada-ngada. Tapi ada ketikanya kita tak boleh layan, dan ada ketikanya kita kena marah. Betul? Kita kena halang dia, kita kena tegah dia. Jangan buat walaupun dia nangis. Itu budak-budak. Hawa nafsu pun macam tu. Kalau kita layan, nanti dia naik atas kepala kita, dia tunggang kita. Kita cakap bilah macam mana pun, susah untuk kita kontrol. Jadi hawa nafsu pun seperti kanak-kanak. Macam tu. Ada kalanya lembut, ada kalanya keras. Jadi balance antara dua, insya-Allah. Anak tersebut dia tahu ayah dia marah, dia tahu ini benda tak betul. Jadi macam itulah juga keadaan hawa nafsu kita, tuan-tuan dan dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Jadi cukup saja wasiat yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan dan juga kepada diri saya. Yang pertama, amal soleh teman setia. Yang kedua, kontrol hawa nafsu supaya membawa kita kepada ketaatan kepada Allah. Minta maaf di atas kekurangan, ketaksiran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi panduan kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.